Right. Saya tidak bersorangan, macam biasa Nadi Bola akan membawa kepada anda pakar-pakar dan juga legenda-legenda bola sepak negara, bekas-bekas pemain. Dia ni kalau Kelana United nak ambil, saya rasa memang ngam. Cukup bagus sebab dia masih lagi power, dia boleh main pertahanan, midfield dan juga striker kecuali penjaga gol. Shahrum Kalam. Gelak besar. Yes, Ji. Satu bulan jangan lupa. Baik. Asah bus siap-siap. Okey. Shahrum Kalam bersama dengan kita untuk pelajaran ini. Kita nak ke mana terlebih dahulu sebab kita ada banyak game. Tapi penerbit kita, Saudara Akbar Syahri. Kena sebut nama dia betul-betul. Akbar Syahri, penerbit kita pada malam ini, membawa kita untuk menyaksikan perlawanan di Stadium UiTM terlebih dahulu. Pertemuan di antara pasukan UiTM dengan pasukan Sabah, yang menyaksikan bagaimana perlawanan ini berkesudahan dengan ada 3 gol yang dihasilkan oleh kedua pasukan bermain di atas padang yang lembap akibat daripada hujan lebat sepanjang hari ini di Lembah Kelang. Namun begitu, saya percaya banyak juga yang terpaksa dihadapi oleh kedua-dua tim bagi memastikan bahawa sebenarnya mereka dapat mempamerkan corak permainan yang menghiburkan dengan disaksikan kira-kira sampai 1,000 lebih orang dalam perlawanan ini, yang dilaporkan bahawa pasukan Sabah di bawah kendalian Datuk Ong Kim Si mahu memastikan bahawa mereka dapat mencari tonik terbaik dan juga bekalan terbaik untuk dibawa dalam perlawanan berikutnya. Dan kita dapat menyaksikan bagaimana gol dan juga jaringan pertama yang dapat dihasilkan oleh pemain midfield mereka yang tidak asing lagi, iaitu Badrul Bakhtiar pada minit yang ke-44 perlawanan menerusi satu free kick yang begitu menyukarkan. Peluang terbaik untuk pasukan UiTM, tetapi Josh Atram menanduk tinggi hasil hantaran yang sama sekali menyukarkan barisan pertahanan pasukan Sabah. Gol yang kedua untuk pasukan pelawat dihasilkan oleh Maxis Musa pada minit yang ke-70 perlawanan. Ini sekaligus telah memberikan lagi tekanan kepada pasukan UiTM. Namun begitu, pasukan tuan rumah berusaha keras untuk memastikan bahawa mereka sekurang-kurangnya dapat satu gol. Antara peluang terbaik adalah dimiliki oleh Faris Aiman di hadapan pintu gol, hasil daripada usaha keras daripada rakan-rakannya di sebelah sayap. Satu lagi adalah peluang yang dimiliki oleh Izak Izhan. Namun ini adalah gol tunggal yang dihasilkan oleh Josh Atram pada minit akhir permainan. Untuk keputusan muktamadnya adalah 2-1. Dengan kemenangan yang dimiliki oleh pasukan Sabah, sekurang-kurangnya mereka dapat mengubati kekecewaan kerana sekadar menduduki tempat yang ketiga dalam saingan Liga, iaitu dengan mengutip 42 mata daripada 22 perlawanan. Ini adalah perlawanan terbaik untuk Datuk Ong Kim Si dan juga Sabah melangkah lebih jauh lagi pada musim ini, selain daripada dah 3 kali masuk final. Mungkin kali yang keempat nombor yang bertuah untuk mereka. Saya merasakan untuk pasukan Sabah, mereka memiliki squad depth yang baik, tapi mereka masih lagi masalah bahagian hadapan. Pada malam ini mereka meletakkan pemain muda, iaitu Hazard Haras, pemain muda yang sebelum ini beraksi untuk projek MSN. Ya, betul. Ya, seorang pemain muda di bahagian hadapan. Tapi bagi saya, mereka menjadi ganggu dengan kualiti yang ada pada Badrul Bakhtiar, pergerakan yang ada pada Badrul Bakhtiar. Tetapi di separuh masa kedua, dengan kemasukan Maxis Musa terus mengubah cara approach attacking pasukan Sabah itu sendiri. Saya rasa dua pemain, satu untuk pasukan UiTM dan satu untuk pasukan Sabah. Pasukan Sabah adalah Maxis Musa dan untuk pasukan UiTM adalah Azridin Rosli yang mengubah cara mereka membuat pergerakan di bahagian hadapan. Kita pasti tidak akan mempertikaikan kualiti daripada gol daripada Badrul Bakhtiar. Out of 10, berapa yang boleh kita bagikan untuk jaringan daripada free kick? Saya sebenarnya sangat mengenali Badrul Bakhtiar, banyak main dengan national team. Saya sebenarnya kedudukan angle free kick di tengah-tengah adalah favorite. Tengah pula tu. Favorite Badrul Bakhtiar dan kualiti beliau. Saya rasa sebenarnya daripada, boleh dikatakan, saya pernah buat latihan bersama beliau, 10 kali sepakan, 9 masuk, 1 kena palang. Itu adalah ratio bahagian angle yang ada pada Badrul Bakhtiar di tengah itu sebenarnya. Saya 9,5 kena tiang. Okey, itulah dia jaringan yang dapat dihasilkan oleh Badrul Bakhtiar
yang ada rumours pula yang mengatakan bahawa kemungkinan besar dia nak balik. Oh, kembali. Rumours macam biasa. Dia akan jadi trending selagi dia tak benar, tak berlaku, jangan susah hati. Dan kemudiannya gol yang kedua. Okey, gol yang kedua agak kelang kabut sedikit dengan jaringan yang dapat dihasilkan oleh Maxius. Tapi secara keseluruhannya juga sebenarnya pasukan Sabah walaupun dia control game, saya memang setuju bila anda mengatakan bahawa kelemahan mereka di bahagian hadapan itu. Cuma dalam perlawanan yang akan datang, mereka cuma ada beberapa hari saja. 31 hari bulan Oktober adalah perlawanan berikutnya. Mari kita ceritakan tentang apa persiapan yang perlu dilakukan oleh Dato' Ong Kim Swee dan juga Sabah. Saya sebenarnya kita tak boleh banyak mengubah cara sebuah approach sebuah pasukan, taktik pasukan apabila itu adalah pemain-pemain yang kita ada, terutamanya Hazard Haras di bahagian hadapan. Dan saya rasa yang pemain yang boleh menggantikan adalah Amri Yahya untuk berhasil di hadapan. Okey. Tapi mungkin boleh menukar variasi cara approach di bahagian hadapan. Mungkin kita boleh bergerak menggunakan sayap dengan larian tanah balan ataupun pemain seperti Maxius Musa dimasukkan. Itu mungkin cara yang mungkin akan diterapkan oleh coach Dato' Ong Kim Swee. Maxius Musa adalah penjaring gol yang kedua untuk pasukan Sabah. Kita lihat bagaimana keadaan ini sedikit kelang kabut. Cuma yang boleh diberikan pujian ke sini adalah bagaimana tindakan pantasnya untuk melakukan first timer. Kalau dia nak pegang bola tu lagi, kemungkinan besar juga bukanlah satu situasi yang cukup baik dalam keadaan seperti ini kerana dia berada pada satu sudut yang sebenarnya sudah pun tertutup untuk beliau, Om. Tapi sebenarnya bagi saya vision dia yang ada pada Maxius Musa ini seorang pemain yang punya kualiti, technicality yang baik. Saya rasa apabila bola itu telah buat setback daripada Hazard Haras kepada beliau, angle adalah untuk mengambil daripada Pafos dan itu sebenarnya yang diambil oleh beliau, satu jaringan yang baik. Betul. UiTM FC, mereka masih lagi bertahan untuk meneruskan cabaran dalam saingan Liga Malaysia. Banyak juga cerita pada awal musim ini. Akhirnya mereka dapat juga melangkah sampai ke peringkat Piala Malaysia. Merupakan satu achievement yang cukup baik kepada skuad bimbingan Ismail Ibrahim ini. Sudah pasti kita berdoakan supaya UiTM akan terus kekal beraksi dalam persaingan pada musim hadapan. Jaringan yang dapat dihasilkan oleh George Atram. Ini adalah satu gol yang saya rasa akan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghadapi Sabah di Likas nanti. Cuma approach di Likas nanti kemungkinan besar Ismail Ibrahim dan juga UiTM kena lebih berani. Dan sebenarnya kalau kita lihat pasukan UiTM mereka bermain 5-4-1 pada malam ni dan juga pasukan Sabah bermain 3-4-3. Saya rasa dengan adanya Josh Atram di bahagian hadapan, mereka tidak banyak menggunakan kelebihan seorang yang punya fizikal di bahagian hadapan. Mereka bermain dengan baik pada malam ini. Tetapi mereka gagal untuk menjadikan gol kerana tiadanya bola-bola yang mencari larian dilakukan oleh Josh Atram dalam kotak penalti. Okey, itu pandangan anda tentang perlawanan yang telah pun dah berlangsung sebentar tadi. InsyaAllah kami akan cuba bawakan kepada anda perkembangan terbaru di sana. Saya dimaklumkan bahawa ada sahabat kita di sana. Siapa dia ke sana? Mari kita tengok. Oh, ini dia budaknya. Al-Sheikh. 1,429 orang penonton yang rasmi. Tambah dia ni 1,430 orang. Hujan lagi tak sana? Sekarang Alhamdulillah Haji. Dari tadi, cuma petang tadi je lah. Start game sampai sekarang cuaca baik, keadaan baik. Okey, bagikan kredit kepada para penonton yang memberanikan diri untuk sampai ke kampus UiTM, memberikan sokongan kepada kedua-dua tim ini. Baik Haji, apa yang menariknya malam ini Haji, kalau kita sembang berkenaan atau bercerita mengenai penyokong ini, 1,429 jumlah keseluruhan itu datangnya, majoritinya daripada penyokong Sabah FC Haji. Ya, betul. Jadi satu perkembangan yang baik kita dapat lihat sejak awal pada jam 7 ataupun 6 petang tadi lagi mereka hadir ke stadium, ambil tempat masing-masing dan malam ini rezeki memihak mereka walaupun tipis, 2-1 memihak mereka. Satu kepuasan saya rasa untuk mereka. Okey. Reaksi daripada kedua-dua coach sebab mereka tahu bahawa ada 90 minit lagi yang akan dihadapi oleh kedua-dua mereka dalam tempoh yang begitu singkat sekali. Berkemungkinan menjadi perlawanan terakhir untuk Sabah, berkemungkinan juga yang terakhir untuk UiTM FC pada tahun ini. Baik Haji, saya mulakan terlebih dahulu dengan pasukan UiTM FC.
Untuk UiTM ni Haji, mereka sebenarnya nothing to lose untuk saingan Piala Malaysia kali ini. Mereka sudah layak ke Piala Malaysia dengan hampir seperti mana saya maklumkan ketika Nadia Arena pada 7.30 malam tadi, 95% Haji, rata-ratanya mahasiswa UiTM sendiri. Mereka layak buat pertama kali dalam sejarah ini. Rata-ratanya, majoritinya daripada mahasiswa UiTM sendiri. Dan untuk saingan Piala Malaysia ini, saya sempat bertanya kepada Coach Ismail Ibrahim, mereka tidak meletakkan sebarang sasaran, pihak pengurusan tidak meletakkan sebarang sasaran, namun apa yang pasti mereka akan berikan tetangan sengit buat pasukan Sabah FC. Sementara di kamp Sabah FC, Datuk Kim Sui akui bahawa kelalaian ataupun hilang fokus ketika hujung permainan menyaksikan mereka dibolosi oleh jaringan tunggal UiTM menerusi Josh Atram. Dan seperti mana kita tahu Haji, saingan Piala Malaysia ini macam-macam cerita sudah berlaku sebelum ini. Dan tidak mustahil untuk edisi ke-101 ini pelbagai kisah dan drama yang mungkin akan terjadi selepas ini. Awak ni bagi hint-hint macam ini tak elok tau. Cuba bagi cakap, bagi terang sikit apa sebenarnya yang nak disampaikan tu. Tak ada je. Tak, maksud saya berkenaan dengan perjalanan kempen Piala Malaysia. Kita tahu sebelum ini macam-macam. Ada kejutan seperti mana tahun lalu. Kita lihat bagaimana KL City berjaya untuk muncul juara edisi ke-100. Itulah perumpamaannya, Haji. Cakap yang terang lain kali. Bagi apa berkias-kias macam ini, risau pula hero kita. Syarul Kalam dah tanya, dia main mata dengan saya. Cakap apa benda ni? Cakap. Okey, tak apa. Satu lagi dalam keadaan seperti ini, sebenarnya kita nak melihat satu pertandingan yang kompetitif daripada kedua-dua tim. Pandangan Fadirul dalam tempoh 90 minit yang dipamerkan oleh UiTM FC dengan labelnya Nothing to Lose. Orang Penang pun cakap macam tu kan? Nothing to lose kan? Betul kan? Itu kata-kata orang Penang tu je sebenarnya. Okey, baik. Okey, sementara bagi pasukan Sabah pula, dalam perjuangan mereka, sebab mereka juga saya percaya ingin mencari tempat untuk bermain di Asia pada tahun depan menerusi pertandingan Piala Malaysia ini. Last kali, itu pandangan anda. Pandangan anda pula macam mana? Baik Haji, untuk UiTM FC sebenarnya malam ini kedua pasukan Haji, keseluruhan perlawanan 90 minit tidaklah begitu menghiburkan. Saya boleh katakan begitu disebabkan bola lebih banyak berlegar-legar di kawasan tengah dan banyak peluang sama ada terutamanya Sabah finishing mereka agak mengecewakan malam ini. Itu diperakui sendiri oleh Datuk Ong Kim Sui di mana mereka banyak mensia-siakan peluang. Dan saya rasa Haji ketiadaan beberapa tonggak utama iaitu seperti mana Jose Embalo, Jackson De Souza, Pak Tesu ditambah pula dengan ketiadaan Sadir Ramdhani malam ini sedikit sebanyak merencatkanlah permainan sebenar Sabah pada malam ini. Untuk UiTM boleh saya katakan baik untuk mereka malam ini dengan keputusan 2-1 masih ada peluang di likas nanti. Jadi sama-sama kita nantikan apa keputusan pasukan mana yang akan mara ke peringkat suku akhir. Baik, terima kasih Tok Aki. Panjang lebar punya cerita noh. Okey. Berhati-hati balik noh. Pastikan apa ni ada 3 story daripada game ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.